إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب عظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha mengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk terus hidup sampai ke hari ini. Tapi sebelum tu terima kasihlah saya ucapkan kepada Tuan Imam kerana meminjamkan sebentar spek motor. Spek motor saya tertinggal kat rumah. Kalau tidak kan tak dapat ngajar. Sekejap tuan ya. Tak selesa pakai ni. Masihlah pada Tuan Imam lah sebab pinjaman spek motor sekejap. Kalau tidak kan puih ngonyit tak dapat nak mandang lah. Alhamdulillah lah. Kalau tidak tadi kita tafsir tak ada kitab lah jawab kan? Alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita bermula pada ayat yang ke-207 daripada surah Al-Baqarah, masih lagi dalam juzuk yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-207, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Sal bani Israil
كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Ayat 207 tuan-tuan. Dan ada setengah manusia yang menjual mengorbankan dirinya kerana mengharapkan keredaan Allah. Dan ada setengah manusia yang menjual mengorbankan dirinya kerana mengharapkan keredaan Allah, dan Allah pengasih kepada hamba. Jadi ayat 27 ni menceritakan, sebelum ni Allah Ta'ala dah ceritakan sebahagian dia perangai orang-orang munafik yang bermuka-muka, yang sebenarnya mereka tak nak memperjuangkan agama ni, tetapi di hadapan Nabi, di hadapan orang-orang yang beriman, mereka jumpa Nabi, mereka jumpa orang yang beriman, mereka cakap dengan sesuatu yang sadap telinga mendengar, seolah-olah mereka lah yang memperjuangkan agama ni. Mereka bersungguh-sungguh nak mengangkat martabat agama yang dibawa oleh Nabi. Tapi di belakang Nabi SAW, mereka sebenarnya adalah merupakan kaum penentang kepada Rasulullah SAW dan dari apa yang dibawa oleh Nabi. Itu satu golongan sebelum ni. Kemudian pada ayat 27 ni Allah Ta'ala ceritakan pula, ada setengah golongan manusia yang mengorbankan dirinya kerana mengharapkan keredaan Allah. Sungguh-sungguhlah dia memperjuangkan risalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh dia mentaati arahan-arahan Nabi, kehendak-kehendak Allah daripada agama yang dibawa oleh Nabi itu. Sehingga mereka sanggup mengorbankan diri untuk mendapatkan keredaan Allah, memperjuangkan agama itu bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam huraian kitab ini, seperti mana yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji, kata dia, ahli takwil, ahli yang menafsir Quran ni telah bertelingkah pendapat. Mereka bersisih pendapat kepada siapa sebenarnya ayat ditujukan. Ada yang mengatakan ayat 27 ini ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi yang berada di Makkah, kerana ketika mereka diseksa oleh orang kafir di Mekah supaya murtad, mereka tidak murtad. Mereka tidak mengendahkan kesusahan, penderaan, azab yang mereka timur. Seperti Bilal yang diseret di tengah padang pasir, keluarga Ammar, Yasir kan. Kemudian banyak lagi sahabat-sahabat ketika itu, orang-orang Islam yang terdahulu yang menyatakan keislaman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman awal orang Islam itu, mereka ini akan diazab kerana kebanyakan mereka adalah di kalangan hamba-hamba. Awal-awal Islam dulu, orang yang ikut Nabi ni banyak golongan hamba. Jadi bila tuan-tuannya tahu hamba-hamba ni dah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka azab sesuka hati. Sebab hamba zaman tu macam barang milik tuan dia lah. Maka diazab, diseksa seteruk-teruknya. Tetapi mereka ini tidak meninggalkan agama, tidak mengendahkan. Bahkan ada di kalangan sahabat Nabi yang meninggalkan rumah dan harta bendanya, pergi ikut Nabi hijrah sehelai sepinggang kerana agama ini. Kerana agama. Kemudian ada pula yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada Zubair bin Al-Awwam dan Al-Miqdad bin Al-Aswad yang telah berani mengorbankan diri. Jadi dua orang sahabat Nabi ini, seorang nama Zubair ibn Al-Awwam, seorang lagi Miqdad bin Aswad. Dua-dua ni telah masuk secara diam-diam ke kawasan kubu musuh untuk mengambil
jenazah atau mayat Khubayb bin Adi yang disalib hidup-hidup oleh orang musyrik Mekah pada ketika itu di Tanaim. Dua orang ni masuk pelan-pelan. Kalau kena tangkap, masaklah dia. Memang naaslah dua orang ni. Tapi dua orang ni masuk kerana nak ambil jenazah Khubayb bin Adi yang disalib di tiang. Selama 40 hari. Tapi dalam tempoh 40 hari itu, mayat ni masih lagi segar. Tidak busuk. Bekas lukanya berlumuran darah, berwarna merah, tetapi baunya harum bagaikan kesturi. Ini tanda-tanda dalil-dalil orang yang mati syahid. Jadi Zubair bin Al-Awwam dengan Miqdad ni masuk pelan-pelan dalam kubu musuh, turunkan mayat Khubayb bin Al-Adi ni daripada salib tu, bawa lari. Itu pengorbanan dua orang ni. Ada juga yang mengatakan ditujukan kepada perwira-perwira Islam yang telah menjualkan dirinya dengan mengorbankan nyawa melawan musuh untuk memperolehi keredaan Allah. Jadi ayat ini turun, tuan-tuan, kata ulama tafsir, ada dua sebab. Ada dua pandangan. Satu, kata dia ayat ini turun menceritakan kisah pengorbanan sahabat-sahabat Nabi terdahulu yang berada di Makkah, yang tak disebutkan di sini siapa dia. Tapi mereka ni tetap dengan agama ini. Kemudian yang kedua, katanya ayat ini tujukan kepada Zubair dengan Miqdad yang dengan beraninya masuk ke kubu musuh, kawasan musuh, nak keluarkan, nak bawa jenazah sahabat yang disalib 40 hari. Jadi kalau tak berani, tak boleh masuk ni. Jadi dua-dua ni masuk. Tidak ada yang mereka lakukan ni melainkan semuanya. Yang diseksa tak keluar daripada Islam, tak murtad. Yang dua orang tadi yang masuk ke kawasan musuh, tidak ada yang mereka cari melainkan ibtigha amradatillah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umumnya ayat ini juga menunjukkan satu pengiktirafan daripada Allah Taala sebenarnya, pujian kepada orang yang memperjuangkan agama ini, perwira-perwira Islam yang telah terkorban sejak zaman Nabi sampai zaman hari ini. Siapa-siapa pun yang ikhlas memperjuangkan agama Tuhan ini, agama Allah Subhanahu wa taala ini, masuk dalam ayat ni, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha. Sebab ayat ni umum, kita pun tak tahu siapa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Tapi dalam ayat ni secara umumnya Allah Taala beritahu sebagian manusia, kata dia, ada yang sanggup menjual diri dia. Dia buat semua itu kerana apa? Kerana mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampailah ke hari ini orang-orang yang memperjuangkan agama ni di mana pun dia berada, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ceritakan orang satu pujian, dan Allah pengasih kepada hamba-hamba. Apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka sumbangkan, tenaga, wang ringgitnya, sebenarnya Allahu Raufun bil ibad. Allah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Dan sayalah Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan yang tinggi kepada orang-orang yang memperjuangkan agama ini, tuan-tuan dan puan. Orang-orang yang memperjuangkan agama ni ada balasan di sini. Bahkan secara umumnya, siapa yang buat baik akan diberi kebaikan oleh Allah Taala. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang buat baik, baginya ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-307, tuan-tuan dan puan. Ayat yang ke-207, ayat yang ke-208, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semuanya ke dalam perdamaian. Disebut dalam perdamaian. Silmi itu diterjemahkan perdamaian di sini, atau dalam Islam sebenarnya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, kerana syaitan itu sememangnya musuhmu yang nyata. Jadi sebelum kita tengok ayat ni secara detail, kita ambil dulu kefahaman umum ayat ni. Ayat ni merupakan seruan daripada Allah kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala suruh masuk ke dalam agama Islam ni dengan sempurna,
Kafah tu maknanya sempurna, semua sekali. Jangan ikut langkah syaitan, kerana syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu semua. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Jadi ayat ini diturunkan berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Dr. Wahbah Suhaili dalam tafsir Al-Munir ini. Kata dia ayat ini turun sehubungan dengan Abdullah bin Salam. Ayat ini turun kerana menceritakan tentang turun sebab Abdullah bin Salam dan rakan-rakannya dari kaum Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam ni orang Yahudi yang telah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi dia masuk Islam, mengikut Nabi. Tapi dalam masa yang sama dia dengan kawan-kawan itu mereka mengagungkan hari Sabtu. Sebabkan dulu hari orang Yahudi ni hari Sabtu dia tak boleh bekerja, dia kena ibadat dia. Dia dah ikut agama Islam, ikut Nabi SAW, tapi mereka mengagungkan hari Sabtu dan tidak mahu makan daging unta setelah mereka masuk Islam. Orang Yahudi dulu ada sebahagian jenis-jenis unta yang dia tak makan. Tak makan. Ada dalam juzuk 7 ke. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ada nama bahirah, ada nama saibah, ada ham. Unta-unta yang mereka namakan sendiri, yang tak boleh dimakan dagingnya. Jadi dah masuk Islam, masih lagi dia mengutamakan hari Sabtu. Kemudian masih lagi tak makan daging unta, sedangkan ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daging unta tu harus dimakan. Dia tak nak makan. Sehingga mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari Sabtu," kata dia, "adalah hari yang kami agungkan. Maka biarkanlah kami tetap menjaga perintah hari Sabtu." Orang Yahudi dulu, "Ya Rasulullah, hari Sabtu tak bekerja, dia beramal dia. Jadi berilah kami peluang, kami nak tahu muliakan hari Sabtu ni." Taurat adalah kitab Allah. Ajarannya, izinkan kami menunaikan ajarannya pada malam hari. Dia minta kat Nabi. Dia dah ikut Nabi Muhammad SAW, dah masuk dalam Islam. Dalam masa yang sama dia nak terus beramal dengan ajaran-ajaran Taurat, kitab Taurat. Sedangkan syariat yang turun terkemudian, agama yang turun terkemudian sebenarnya menyempurnakan agama-agama yang terdahulu, memansuhkan, dia sempurnakan lagi. Kalau dah masuk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenalah tinggal syariat Nabi Musa. Kerana syariat Nabi Muhammad menjadi syariat terbaru yang memansuhkan semua syariat-syariat yang lain. Begitu sifat dia, sunnatullah. Dia dah masuk Islam, dia nak juga beramal dengan kitab Taurat. Abdullah bin Salam ni, sehingga akhirnya turunlah ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan kafah secara sempurna, semua-semua sekali. Ikut bulat-bulat semua-semua. Jangan ikut sekorek, buat sekorek." Ini maksud ayat ni. Menceritakan kisah Abdullah bin Salam ini. Kan? Jadi jangan masuk pilih-pilih. Ikut ni separuh, ni tak buat, ni buat, ni tak buat. Ini berlaku pada zaman kita hari ni. Kan? Bila semayang semua kata wajib. Wajib semua. Kan? Bila sebut babi, khinzir, lari, haram, haram, haram. Bila dapat kotes pot-toto judi tu tak adalah haram ke, sebab elok doket-doket kat situ. Masalah tak haram pula. Yang tu masalah. Kan? Bila apa? Bila poso semua poso. Bila time bayar zakat, ada yang tak bayar zakat Ini maksud ayat ni, masuklah kamu dalam Islam ni secara sempurna. Sebab tu dalam kitab Tafsir Munir ni diberikan contoh, kata dia, contohnya, misalnya sebahagian umat Islam mengerjakan solat, mengerjakan puasa, tapi meninggalkan zakat, meninggalkan hudud, minum arak, makan riba, berbuat zina, dan macam-macam lagi hari ni. Kan? Semayang,
Wajib. Tapi bila luar sembahyang tak tutup aurat. Tak wajib tutup aurat tu, wajib. Inilah maksud ayat. Kamu nak masuk Islam, udkhulu fi silmil kafah. Buat semua. Saya pernah sebut dulu tuan, agama kita ni dia satu agama yang cantik. Dia datang dengan pelbagai package lah. Dia kena buat semua. Nak rasa seronok dengan agama ni, dia tak boleh pilih-pilih. Dia kena buat semua ajaran agama tu, barulah seronok menjadi orang Islam. Tapi ambil skorek, buat skorek, ambil skorek, buat ni, dia takkan seronok menjadi seorang Islam. Waktu zaman Nabi, para sahabat hari siang, hari malam mereka baca Quran tu, memahami Quran. Hari siangnya mereka beramal dengan perintah-perintah Allah yang tercatat dalam Quran. Sebab itu zaman-zaman Nabi dulu, para sahabat seronok menjadi orang Islam. Amal ibadah sebab mereka buat semua-semua yang mereka faham, mereka boleh buat, mereka buat. Tak berlaku zaman hari ini. Sebab itu bila nampak Islamnya kita, bila kita di masjid, di surau, bila kat luar kan dah banyak urusan-urusan lain tu yang kita tak mengikut saranan agama ni. Saranan agama ni. Solat ikut Islam, mayang solat ikut Islam, sembahyang tu, zakat ikut Islam, pergi haji ikut Islam. Dalam jual beli tak ikut Islam. Kan? Dalam berpakaian tak ikut Islam. Bernegara tak ikut Islam. Apa lagi? Berkawan, bersahabat tak ikut Islam. Dengan jiran tak ikut Islam. Banyak urusan-urusan di luar sana. Akhirnya tak seronok kita jadi orang Islam. Kan? Kalau orang faham, dia akan ikuti Islam keseluruhannya, seperti mana yang disarankan oleh ayat ini. Jadi tak berlaku macam tu pada hari ini. Itu sebabnya tuan-tuan, ada keluar perkataan, semayang tu tak hari ke masjid, kambing ni menterah bunga orang. Macam tak nyambung. Ya apalah kau nak kambing dengan kita sembahyang ke masjid kan? Mana apa tu? Dia nampak sembahyang tu wajib, tapi menjaga hati jiran tu tak nampak wajib. Dia tak nampak menjaga hati jiran tu satu kewajipan. Mayang tunggang-tunggit tadi. Kucing kita berak kat rumah kita, sakit hidung bau tadi. Menjaga hati jiran pun sebahagian daripada arahan agama ini. Menghormati mak ayah pun sebahagian daripada ajaran agama ini. Bukan sekadar semayang ya. Tuan-tuan. Kan yang ini yang tertinggal lagi ni. Jadi akhirnya tak seronok beramal dengan agama ini kerana dia tak lengkap. Umpama macam orang makan nasi ayam. Cuma makan nasi ayam, ayamnya tak ada. Memanglah tak sedap. Sup dia tak ada. Cuma lah makan nasi ayam, sup tak ada. Apa ni sup? Pergi makan sate, jangan ada kuah. Dia masih lagi sate, tapi tak sedap. Sebab kurang alat sebab apa? Kuah dia tak ada. Kuah dia tak ada. Bergolek kambing tu, berputar nampak orang tu. Tiba-tiba makan kambing talah yo, tak ada dia punya apa? Apa panggil tu? Black pepper tak ada. Memang tak sedap sebab tak sempurna. Begitulah agama ini tuan-tuan dan puan. Itu yang berlaku. Kan? Jadi turun kepada orang mukmin ahli kitab yang namanya Abdullah bin Salam yang tadi cerita tadilah. Dia memuliakan hari Sabtu dan dia tak nak makan daging unta dan susunya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini dan menyuruh mereka, masuklah kamu semua dalam perdamaian dan dalam Islam, yakni berpeganglah dengan syariat Islam, bukan dengan Taurat, kerana ia telah pun dimansuhkan, dibatalkan hukumnya oleh syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan seperti mengharamkan bekerja pada hari Sabtu. Allah Ta'ala dah kata hari Sabtu boleh bekerja. Zaman Nabi Musa dulu Sabtu tak boleh bekerja. Tapi bila turun syariat Muhammad SAW, hari Sabtu boleh bekerja. Dulu zaman Nabi Musa, hari Sabtu tak boleh bekerja, tak boleh tangkap ikan kat sungai. Hari Sabtu tu pula ikan banyak kat sungai. Dia ceritakan, dia tujuhkan. Akhir ramai yang melanggar arahan supaya jangan bekerja hari Sabtu. Bila sampai zaman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh dah kerja hari Sabtu. Jangan tahan ni bekerja lah. Tapi tak nak bekerja Abdullah bin Salam dengan kawan-kawan ni sebab memuliakan hari Sabtu. Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Kau nak masuk Islam, nak beramal dengan agama, dengan syariat Muhammad ni,
Buat semua-semua sekali, jangan ambil separuh-separuh. Dan jangan kamu turut langkah syaitan. Syaitan memang suruh kita buat benda yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Itu sebab tuan-tuan, kita tak tahu mana betul, mana baik, mana betul, mana salah kalau kita tak ada panduan. Apa panduan kita? Panduan kita adalah Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak tahu betul salah. Betul ke salah bukan berdasarkan akal fikiran kita. Betul salah ni berdasarkan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan oleh Nabi Muhammad dalam hadis, itu baru betul. Kalau kita kata betul berdasarkan atak kita, tu tak betul lagi tu. Kadang-kadang ada yang salah Jadi jangan kamu ikut langkah syaitan, seperti mengharamkan bekerja pada hari Sabtu, mengharamkan makan daging unta dan susunya, ataupun melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan hukum-hukum Islam. Janganlah kamu lakukan, kerana demikian itu adalah langkah-langkah yang diarahkan oleh syaitan, sedang syaitan itu pula musuh yang nyata. Syaitan ni tuan-tuan, dia cerdik, dia bijak. Dia dulu dah jadi guru malaikat. Sebelum tu iblis ni, bukan syaitan, iblis tu guru pada para malaikat dulu. Hebat, cerdik. Jadi dia akan goda kita sampailah ke akhir hayat kita. Seperti mana iblis ini pernah mengeluarkan onyang kita dulu, Adam alaihissalam, daripada syurga, maka perkara yang sama dia akan buat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan ni dia melihat kamu di mana kamu tak melihat dia. Punya bijaknya dia tuan, dia tengok orang. Kalau orang tu memang orang buat jahat, dia suruh buat jahat lah. Dah merompak, dah minum arak, suruh merompak. Dah merompak, suruh bunuh. Semua kejahatan yang dia suruh buat, sebab orang ni mandang kaki orang buat jahat. Tapi kalau orang buat baik, dia suruh orang tu buat baik. Tapi dalam masa yang sama, dalam masa kita buat kebaikan, disosek kita dalam kebaikan. Ada orang sesat dalam kejahatan yang dia berbuat. Memang dah buat jahat, memang sosek lah. Orang tu sosek dalam kejahatan. Dan ada orang yang sesat dalam kebaikan. Ada. Nampak buat baik, tapi dia tersesat dalam kebaikan yang dia buat. Dia rasakan yang itu baik, sebenarnya dia telah bercampur dengan keburukan. Apa yang dalam Quran tu, ya sabuna annahum yusinuna sun'a. Dia menyangka dia telah buat kebaikan. Contoh kita bagi. Ini syaitan bijak. Dia nak tengok orang tu, Allah Ta'ala sebut, jangan ikut langkah syaitan. Syaitan ni apa langkah? Apa kerja? Usaha dia akan atur langkah supaya kita sampai sosek daripada amalan kita, bertentangan dengan agama. Orang yang nak buat jahat, dia suruh buat jahat tu. Orang buat baik, dia takkan berjaya suruh orang tu buat jahat, sebab orang tu baik. Dia tengok orang tu buat apa? Semayang. Dia pun kata, semayang banyak-banyak bang. Semayang, bangun tahajud, sembahyang sunat. Tapi dalam masa yang sama, dia suruh sembahyang sunat. Takkan bang buat sembahyang ba'diyah yo. Masa banyak ni, orang ramai. Kan abang tu apalah, ramai ni akan jubah pakai sorban, sembahyang 2 rakaat ni. Buat sembahyang hifzul iman, sembahyang mutlak, sembahyang lain banyak-banyak lagi, sembahyang. Dalam masa sama dia masuk area. Kita baik-baik ni, dimasuk area dalam hati kita. Ya tak, ya juga kan, orang mandang apalah, orang tu dia pun buat sembahyang. Nampak macam baik, tapi dia sesat dalam kebaikan yang dia buat. Dia tengok orang tu rajin sedekah, dia suruh bersedekah. Takkan RM5 bang sedekah. Tengok orang sebelah atas RM10, orang lain RM10 semua. Jangan bagi RM5, malu kan, masuk 10. Kita pun tak yo pula khabar dia orang kan. Gaji bosan masuk RM5, orang kampung pun RM10. Nampak bersedekah, tapi dalam tu dia masukkan dalam tu unsur-unsur keburukan-keburukan yang lain. Jadi riak dalam sedekah, menunjuk dalam sedekah. Akhirnya rosak amalan kita. Sesat kita dalam kebaikan yang kita buat. Tuan. Sesat dalam kebaikan yang kita buat. Itulah bijaknya syaitan. Yang jahat terus jadi jahat, yang baik ditukar kepada kejahatan. Jadi orang yang jahat memang dah sesat dalam kejahatan tu, yang baik ni sesat dalam kebaikan ni memang tak nampak. Buat baik tapi kosong, kerana di sana telah diselewengkan oleh syaitan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itulah musuh kamu yang paling nyata.
kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 208. Jadi bila kita dah jadi orang Islam, semua tuntutan agama ni kita kena buat. Daripada solat ni, daripada zakat ni, daripada haji ni, dan benda-benda yang itu menyangkut dengan Allah, yang menyangkut dengan manusia banyak. Kita kena buat, tuan-tuan dan puan, barulah sempurna, cantik agama Islam yang kita anuti ini. Kalau hubungan dengan Allah Ta'ala baik, dengan manusia tak baik, itu kekurangan dalam agama kita, tuan-tuan dan puan. Itu kena ingat. Kemudian ayat yang ke-209. Jika kamu tergelincir, tersesat sesudah datang kepada kamu beberapa keterangan, maka ketahuilah bahawasanya Allah itu gagah lagi bijaksana. Yakni jika kamu tersalah jalan dari yang hak hingga tersesat kerana kamu menyalahi peraturan Islam, padahal telah datang kepadamu keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran agama Islam, maka ketahuilah Allah itu gagah, tidak ada sesiapa yang dapat menghalangi pembalasannya, lagi bijaksana dalam segala tindakannya. Kalau kamu tergelincir, lepas Allah Ta'ala dah beri kamu keterangan, masih lagi buat kesilapan, disebut di sini tidak ada siapa yang dapat menghalangi pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustaz Ahmad Sunaji, ayat ini mengandungi amaran dan ancaman bagi orang yang masih menyimpan perasaan syak dan ragu-ragu tentang agama di dalam hatinya. Semua orang Islam hari ni kan, tapi ada di kalangan orang Islam yang dia tak percaya dengan agama, tak apa yakin dengan ajaran agama, sampai kadang-kadang tak masuk akal. Tak masuk akal, tuan-tuan. Bahkan ada di kalangan orang Islam yang bila dia bekerja di luar negara, dia mengutuk balik agama, mengutuk balik agamanya, menyalahkan agamanya. Apa yang orang yang seagama dia buat di sini, dia tak setuju, kata dia. Dan dulu ada pernah keluar kata-kata salah seorang daripada orang Malaysia yang kerja di luar negara lah. Dia kata dia heran, kenapa orang Islam tak boleh beli alkohol di KLIA. Nak tunjukkan betapa pahaman orang kita pada ketika itu. Dia kata, rasa pelik ke dia, kenapa tak boleh beli? Apa masalah beli alkohol? Kan? Bahkan ada di kalangan kita, itu hak individu, dia kata. Hak beragama ni hak individu, suka hati orang lah. Nak minum arak, kau arak aku apa kau, hak kita. Nak pakai tudung ke tak pakai tudung kau, hak kita. Beragama ni tak boleh paksa-paksa, kata dia. Ada di kalangan orang Islam memang macam itu, padahal dia beragama Islam. Tak kurang juga orang yang tak berapa yakin dengan agama ni. Kalau kau ikut Islam ni untung, ngapa untung ni, kata dia. Yang ada adalah kongkongan. Susah. Tu tak boleh buat, ni tak boleh buat, tu salah, ni salah. Kan hari ni ada orang ramai yang melabel golongan ustaz ni nak menghukum orang ni, kau jawab kata. Selalu keluar perkataan tu, ustaz ni kau jawab nak menghukum orang ni. Penyakit haram, halal, haram, halal. Kita bukan menghukum orang. Kita menceritakan, membahaskan balik apa yang Allah Ta'ala hukumkan. Kok kita orang Islam, memang kita tertakluk bawah halal dan haram. Kita tak boleh buat benda-benda haram, memang Allah Ta'ala larang. Sebab itu golongan ustaz ni kau nak cerita yang mana halal, yang mana haram. Akhirnya ramai mengatakan, kalau ustaz ada namanya kau join nak mengharam, menghalal yo. Habis kalau bukan kita nak cerita halal haram, kita nak cerita apa? Semua halal atas muka bumi ni. Tak bolehlah macam tu. Sebab agama ni turun ada suruhan dan ada larangan. Kita jelaskan yang ini larangan Allah, hukumnya haram, jangan buat. Yang ini adalah Allah Ta'ala suruh buat, wajib buat, jangan tak buat, berdosa kalau tinggal. Itulah kerja para agamawan, ustaz-ustaz kita ni menjelaskan hukum itu semua pada orang. Disalah pula, ustaz ni tak ada kerja lain. Kerja menghalal, mengharam kan dia tadi. Kalau guru-guru agama ni tak ada cerita itu, siapa nak menceritakan benda tu? Nak suruh orang kerja workshop kedai tu, cerita halal haram dalam Quran. Orang kata pula, apa autoriti kau, apa kemampuan kau, apa kelayakan kau, kau kerja ke situ nak cerita pula halal haram. Marah pula orang. So sebenarnya siapa nak bercerita tentang agama ni? Kan? Siapa yang nak bercerita tentang agama? Tengok. Benda yang keluar daripada hati kita, tuan-tuan, itulah bayangan siapa kita yang sebenar.
Kan? Sebab itu kita bercakap kena hati-hati. Orang bila keluar sesuatu daripada mulut, sebenarnya bukan mulut yang memperkatakannya, sebenarnya dia keluar daripada hati kita. Itulah kita yang sebenarnya. Kalau ketika mana kita memperkatakan tak payah susah dah, alah buat yang patut yo, kan? Anak kita nak pakai tudung, alah tak payah dah pakai skap korek pun okey dah. Payah-payah pun nak. Itulah kita sebenarnya. Dia keluar daripada hati kecil kita. Kan, jadi nak masuk Islam ni, bila kita Islam, patuhilah. Sebab kalau kita tergelincir, kita sosek, selepas mana kita tahu, diterangkan kepada kita ajaran agama ini, maka pembalasan Allah itu tidak ada orang yang boleh menghalang. Ini ayat ini kata Ustaz Ahmad Sunhaji, ancaman bagi orang yang masih menyimpan perasaan syak dan ragu-ragu tentang agama dalam hatinya, kerana keraguanlah yang bakal menyesatkannya. Kalau kita ragu dengan agama kita ini, maka siapa lagi yang nak beramal dengan agama ini? Zaman Nabi dulu, para sahabat hidup dengan penuh kesusahan. Nak solat pun payah, terpaksa nyuruk-nyuruk, kan, diancam bunuh dan sebagainya. Tetapi mereka memegang Islam dengan kuat. Mereka beramal dengan agama ini cukup cantik dalam keadaan serba kekurangan. Tapi sampai zaman kita, Allah Ta'ala kurniakan macam-macam nikmat, kemudahan. Panih ada kipih, tak ada cukup kipih ada aircon, tompek semayang yang selesa, dah ada sejadah, dah ada kapet, ada lah sejadah. Sejadah pula toba-toba lagi tu. Kan, apa yang tak ada? Wuduk nak ambil bila-bila masa kat bawah tu. Kan, kita selesa untuk ibadah. Tapi sukar untuk kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sungguh beza kita, kan. Zaman keagungan Islam dahulu tuan dengan zaman kita hari ni. Hari ni orang meninggalkan gigitannya pada agamanya secara perlahan. Nampak dengan jelas tuan-tuan. Apa yang berlaku dalam hidup kita hari ni, seolah-olahnya tersasar jauh, bukan seolah-olah, memang tersasar jauh dah. Generasi yang lahir lepas ni bukan generasi yang tamak kepada ilmu pengetahuan. Generasi yang tamak kepada ilmu agama ni tak ada. Generasi yang datang ni, saya pandanglah, tak tahulah tuan-tuan, yang datang adalah generasi yang gila kepada hiburan dan kesenangan. Generasi hari ni yang ada hari ni generasi berhibur. Sampai di peringkat sekolah lagi dah syukur dah. Semua tanya nak jadi apa? Nak jadi penyanyi. Sibuk ke alam tu. Nak jadi pelakon, kan? Akhir ada sebahagian yang tinggalkan pembelajaran dia sebab apa? Nak ni. Mana pergi golongan muda yang nak belajar ilmu-ilmu agama ni. Sikit pun nak golongan tu. Nanti akan lahir generasi yang suka berhibur, yang tidak ada ilmu pengetahuan. Takkanlah generasi tu yang nak diwariskan pemerintahan negara hari ni, tuan-tuan. Tapi itulah yang ini. Highlight dalam akhbar, media cetak, media elektronik, semuanya mengarah ke arah itu. Cerita-cerita itu diwar-warkan. Penuh tak khabar, cerita hiburan dia. Nyanyinya berbagai-bagai versi. Versi itu macam-macam. Otai masih berbisa. Daripada budak kecil nyanyi sampai ke orang tua. Dah tua bona dah tubut, ada lagi itu rancangan tu. Boleh nyanyi lagi. Otai masih berbisa tu, kan. Daripada kecil apa ni? Lain nak nama apa rancangan ni. Sampai naik pemuda, remaja, pemuda sampai ke tua, tak habis-habis dengan hiburan. Tuan, ini yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Akhirnya ramai dah lahir. Kalau kita buat bancian ke anak-anak yang sibuk dengan hiburan ya, ditambah dengan gadget yang ada, kan. Tak ada nak menentu ilmu dah, tak ada macam dulu. Kita zaman-zaman dulu kita pergi cari tok guru, pergi memondok, pergi belajar. Itulah dunia kita. Hari ini mana ada. Buat pondok tu sunyi. Dia tak masuk kecuali dipaksa oleh mak ayah. Semangat nak menuntut ilmu tu dah hilang. Dan generasi itulah yang akan datang lepas ni, selepas kita mati. Sibuk dengan gadget, sibuk dengan hiburan, sibuk dengan macam-macam pondok.
Agama ni sikit ditinggalkan. Kan Quran pun orang tak baca. Main PUBG lagi. Main game tanpa bodoh kan. Sampai tuan-tuan baru ni ada seorang pelajar bergaduh dengan ayah, berhenti sekolah, baru kita dua dan tiga sebab nak meneruskan bidang game, main game ni. Dia kata boleh dapat duit, kata dia. Baru tingkatan 2 tu. Bongilah ayah. Main game. Berjam-jam main game kan. Sekarang ni main game kan, masuk dalam tu tak apa-apa, saya tak tahulah. Bolehlah berinteraksi dengan orang luar atau orang mana kan, dia berporang-porang dalam tu. Sehingga kan dia bau main boleh kat suami isteri pula, bergu pula dalam tu main pula, masya-Allah kan. Dia tak ada main tu 2-3 minit dah, main jam je. Mana pergi Quran ketika itu? Tak ada dah. Nak suruh baca kitab takkan ada dah. Pergi ambil budak sekolah agama tu. Tanya dia, siapakah pengarang Bughyatul Tullab? Siapakah yang kitab Mu'tul Musalli? Takkan ada dah. Sirus Salikin tu siapa karang? Kan ada dah. Dunia mereka semua dengan dunia hiburan, gadget, telefon. Kan? Kau tanya, siapa penyanyi Korea yang paling top sekarang ni? Dia boleh jawab kan? Pergi dah mana-mana sekolah kan? Hatta sekolah agama sendiri. Itu yang berlaku hari ini tuan-tuan. Ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu. Malam ni kita berhentilah. Saya pun pinjam spek mata orang ni tak boleh lama-lama. Tuan ni mandang spek lama pegang dah. Sesuai lah Tuhan, elok lah orang tuan. Jadi tuan-tuan, terima kasih. Cukuplah sekadar tu malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan sikit sebanyak dapat membuka minda kita. Kita ada anak, kita ada cucu, kita ada keluarga. Maka jagalah baik-baik tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua selamat di alam dunia ini dan juga selamat di alam akhirat mudah-mudahan. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.